Kita duduk buat apa ni? Kita duduk buat apa? Ha? Duduk tahu tak? Tiga kahwin. Buat surat. Ha? Surat 144. Faslun. Pasal angkat nikah. Wa ma Wa ghairiha. wa ma ya. Wa ka rumah. Sorry, sebelah lah. 145. Pasal mawani wali wilayatin nikah. Pasal fi mawani wilayatin nikah. Satu empat lima. 146 fi mawani'iha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi mawani'a wilayatin nikahi. Tawadan mafa'ilah dah. Ini suatu pasal pada menyatakan yang menegah. Mana yang wali bagi nikah. Mana dia yang tertanggal. Yang menegah mana yang tertanggal. Wali bagi nikah makna dia tak ada wilayah bagi dia. Maksud dia tak boleh jadi wali. Yang tidak ada wilayah bagi dia. Lagu mana tengok. Bermula menegahkan jadi wali itu sahaya. Saya kait sikit bawah tu, sekali pun muba'ab ataupun mana dia sahaya yang ada perjanjian dengan tuan dia, merdeka setengah, tak muba'ab. Walaupun dia ni sahaya hamba yang dimerdekakan setengah, maka dia tertegah juga daripada jadi wali. Baik. Dan kanak-kanak mana belum balik. Hak belum balik boleh ke jadi wali? Tak boleh. Dia pak dia meninggal, tinggal adik-adik. Kak tu nak menikah tapi adik tak balik. Maka tertegah saja daripada jadi wali. Atau pada kata saya lah. Dan gila atau sana menegah jadi wali itu orang yang gila. Kait pada kata gila tu jikalau berputus-putusan gilanya sekalipun. Bermakna sekalipun tak boleh jadi wali juga. Maksud dia tak gila straight. Maksud dia gila tapi gila dia tu kadang-kadang main, kadang-kadang tak. Kadang-kadang bila bulan naik gila lah. Tu. Dia jenis naik turunnya. Bila bulan naik dia gila, bulan turun dia hilang gila. Walaupun macam tu. Maka ulama kata walaupun berputus-putusan gila dia tu sekalipun, apa mana sekalipun tak boleh jadi wali juga. Nah, gitu. Nanti siapa bila pak ni tak boleh jadi wali, yang ada pun sahaya, yang ada pun kanak-kanak ataupun orang gila maka tu terprek, dia buat cabang. Maka menkahwin oleh wali yang abad
Apa wali abad? Wali yang jauh. No, wali yang jauh pada masa gila wali yang akrab. Wali akrab ni boleh wali yang dekat. Apa wali yang dekat? Dia boleh mujbir. Mujbir tu akrab. Dia dua ya akrab ni. Satunya bapak dengan tok wan, dan yang keduanya tu tok wan. Lain pada bapak dengan tok wan, itu dia panggil wali abad. Faham tak? Abad ni mana wali yang jauh. Abang adik abad. No, situ. Jadi mengkahwinkan dia tu oleh wali yang abad pada masa gila wali yang akrab. Tu dia dah. Tiada pada masa siumannya. Makna dia tiada mengkahwin oleh wali yang abad tu pada masa siumannya, siuman wali yang akrab. Nya tu balik pada akrab. Walaupun tetapi kalau ada wali yang akrab tu dia siuman, maka tak boleh mengkahwinkan. No? Tak pakai, tak boleh, tak sah, melainkan wali akrab lah dulu. Bapak dengan tok wan, kecuali lah dia ni gila ataupun dia ni dia ni budak-budak ataupun dia jadi sahaya orang, pada ketika tu maka mengkahwin akan dia oleh wali yang abad. No? Wali yang jauh. Faham je tu lah. Tu mudah masalah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan fasiqun, dan fasik. No, fasik. Maksud dia wali yang fasik. Fasik ni mana tahu lah. Fasik mana dia orang yang mengekalkan dosa kecil lah, dosa besar. Dan buat dosa kecil. Pastilah tak semayang, main judi, tak kira lah gitu dah. Dia kekal, tak taubat dia. No. Lain daripada imam yang azam, lain daripada imam mana sultan. Imam yang azam ni mana sultan lah. Bukan imam. Kalau dia tak sebut imam saja ni boleh jadi imam masjid, imam surau. Tapi bila sebut imam azam ni kena kepada sultan. Maka sultan ni di segi wilayah dia tu, walaupun dia fasik tengah duk bina arak ni, tunggu kami nak nikah kau ni sila, maka boleh. No, tu besar dia tu. No, walaupun fasik dia, maka sah. No, wali yang wali sultan ni. Kebanyakan tak boleh lah. Kebanyakan tu lelaki. Kebanyakan macam mana? Tak boleh. Tapi kita yang nikah kita ni tok qadi lah. Pasal depa tu bukan atas jalan ni, tapi depa atas jalan wakil itu daripada sultan. Ada tauliyah daripada sultan, maka sah. No. Tu sah. Orang kebanyakan tak boleh. Wali boleh. Tu kalau sekiranya tidak ada wali. Boleh. Cuma kita Imam Bukhari sebut, kita panggil tok wali tu, lepas tu suruh dia taubat. Mengucap taubat. Sifat apa semua. Lepas tu dia kata maka menikah halan, menikah lala tu. Jangan bagi dia terjun dalam masjid lagi, tak pergi ikut tak dalam bayar rumah singgah kedai muat pula. Menikah lala tu sebagai jalan tempat buat ni. Itu kata Imam Bukhari. Itu ya. Maka baik tu pergi imam suruh tok wali tu istighfar, mengucap lain apa semua lah, baru wakil. Okey kata imam, ataupun dia angkat ni. Selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan hijir sapih. Hijir sapih ni terhijab dengan sebab bodoh dia. Sapih bodoh, sebab bodoh. Sapih tulis apa? Sim wa mim paha. Gitu. Simfaha sahaja. Safih. Masih sapih. Hijab sapih ni sebab apa? Kadang-kadang dia ni tertegah oleh hakim tegah dengan sebab bodoh dia, dengan sebab macam-macam lah dia ni ya. Ditegah daripada jadi wali. Dia sedap bab nikah ni kena mengaji idhahul bab. Kita idhahul bab. Sedap ni.
Tapi boleh lah bahasa dia pun elok lah. Kemas budak ni. Ni bukan nak makan. Ni anak makan. Ni kena hak makan tu. Indahul bah. Qala musannif rahimahullah. Dan cedera penelekan dengan sebab tua. Kitab saya dia tulis tua ni tawaw halib, dia bunyi tu. Bunyi tu, boleh bunyi tu gitu. Tua. Begitu. Kalau tawaw alif tua, dia bunyi gitu ni bunyi tua. Bunyi gitu. Asal gitulah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Siapa Rabb? Tuan sekalian alam. Tawaw alif nun. Tuan. Lepas tu kita ambil Tuhan jadi Tuhan. Lepas tu. Sebab tu bahasa kitab tu jadi di situ dia tertawaw alif kitab ni dia tawaw alif tua. Berbunyi tua. Gitu. Asal Tuhan. Siapa Allah? Rabbil alamin. Tuan. Mana pencipta, pentadbir, ni semua. Lepas tu kita bunyi Tuhan tak ada hal ni. Bunyi gitu. Bunyi lekat Tuhan dah kesu. Gitu. Cedera penelikan dengan sebab tua. Apa dia? Cedera penelikan ni. Tulis sikit bahasa tu. Nyanyuk. Tahu nyanyuk? Penyakit lah. Tok Wali nyanyuk weh. Saat dia kata angkat, saat dia kata dak lagi. Saat wakil dah. Tu sebab apa? Sebab cedera penelikannya. Sebab tua dia tu. Tu panggil nyanyuk lah tu. Situ. Sebab nyanyuk. Baik. Atau sebab banyak penyakit. Sebab cedera penelikan sebab banyak penyakit. Ada belaka 3 serangkai, ada hal ni. Macam-macam dia tu. Kat dia ada belaka. Dengan sebab penyakit dia tu, maka dia cedera penelikan dia. Apun tak boleh jadi tu Tok Wali. Tok Wali nikah tak boleh jadi tambah Tok Wali sungguh wallahualam nak boleh ke tak wallahualam. Tu atas Tuhan lah nak angkat lah. Tapi kalau kata Tok Wali nikah pun tak boleh jadi, berat lah. Tambah nak jadi Tok Wali betul-betul ni lagi-lagi payah. Tapi hak Allah Ta'ala ni. Qala musannif rahimahullah. Dan bersalah-salahan agama. Tak boleh jadi wali juga orang yang bersalahan agama. Gimana? Anak masuk Islam, lah bercambah jadi gitu lah. Anak masuk Islam, pak jadi wali, tak boleh. Pasal apa? Pasal bersalahan agama. Tak pun pak nak menikah, anak pak masuk Islam, anak ada, gitulah. Emak, bukan mak tu. Kita ambil kak ke apa, tak kira lah gitulah. Anak dengan pak lah. Gitu. Tak boleh. Tak boleh jadi bersalahan agama. Pak tak masuk Islam, anak masuk Islam. Lah ni. Betul? Anak boleh ke anak jadi tak boleh. Pasal bersalahan agama. Ikhtilafuddin ni. Maka dipindahkan wali segala yang tersebut itu. Sebut mana? Daripada hak pasir daripada hijir sapi, pasir, cedera, penelikan tadi ni. Kepada wali yang abad. Maka dipindahkan. Mana dipindah oleh syarak lah. Mana syarak memindahkan kewalian tadi ni untuk menikahkan anak tadi ni. Pindah kepada siapa? Pindah kepada kepada wali yang abad. Wali yang jauh. Tiada dipindah. Tiada yang ni tiada dipindah yang buta. Tapi ada juga. Apa ni wali abad ada apa ni? Wali abad ada tapi buta. Buta tak boleh. Tiada yang buta, dia kata dia. Tiada yang buta, mana tiada dipindahkan wali kewalian tadi ni kepada yang buta. Tiada yang buta. Kalau hak buta tu boleh jadi ke? Maka tiada dipindahkan wilayahnya. Nampak tak? Dah. Tiada dipindah. Silap lah. Baca tu.
Bagi faham silap faham. Baik. Maka takat berhenti kat tu. Maka dipindahkan tersebut kepada wali yang ba'at. Selesai gitu. Tiada yang buta, mana tiada dipindah ke wali wilayah tadi ni yang buta. Hak yang buta dipindah kan? Tak pindah. Nanti kekal dekat dia. Maka tiada dipindah wilayahnya. Boleh faham tak? Kalau pak tu buta, tak dipindahkan wali kepada abad. Faham ke tak? Dia masih lagi boleh jadi wali. Baca tu betul dah. Bahaya tak kena. No? Habis tu dia kata tadi tu. Kumur takat tu. Kumur takat kita kat mana? Takat abad. Mana dia? Dipindahkan segala yang tersebut itu kepada wali yang abad. Habis selesai. Tiada yang buta, mana? Tiada dipindah yang buta, wali yang buta tu, maka tiada dipindahkan wilayahnya. Nampak tak? Maksud dia masih kekal untuk diri dia sebagai jadi wali. Situ. Dia orang mengaji yang buta tu, Ustaz, dia atas pada wilayah segala tu, dipindahkan wilayah segala yang tersebut. Dekat tu maksud dia, maka dipindahkan wilayah, maka ada yang buta, mana dia? Wilayah yang buta, maka tiada dipindahkan wilayahnya. Gitu. No, habis kot tu. Dilak baca yang mampu. Hukum bikot lain. Habis selesai. Qala musannif rahimahullah. Dan tiada yang pitam. Mana tiada dipindahkan wilayah yang pitam. Takat pitam lah. Tu nak buat gimana? Wali pitam. Tangguhlah sah. Bahkan dinantikan hilang pitam. Cerok lah ayat-ayat apa pergi sedang balik. Lepas tu abang ni baru kami nak minta izin nak nikah. Nampak? Maksud dia tak dipindahkan wali yang pitam tu lah. Masih kekal atas dia, wilayah dia tu. Dan jika berkekalan beberapa hari sekalipun, apa makna sekalipun, dinantikan juga. Walaupun dia berkekalan. Maka jika berkekalan oleh pitam tu lah, beberapa hari sekalipun, apa makna sekalipun? Mana dinantikan juga, ditunggu juga sampai dia sedang. Koma 2 hari tunggu lah. Sampai doktor sah dah memang tak apa. Dia tak sedang, kalau nak sedang tu 14 tahun lagi. Hak tu menikah. Pindahlah hak tu nah. Hak kawan ni beban dalam tu kelangkain kalau kita tak pindah. Baik. Maka tiada yang ihram. Dan tiada yang ihram. Tiada yang ihram. Mana dia? Tak boleh. Tiada boleh mengkahwin oleh wali abad. Dan tiada yang ihram. Mana tak boleh jadi wali orang yang ihram. Tiada boleh mengkahwinkan dia kan yang ihram tu oleh wali abad. Tak apa nak kahwin dia. Bahkan mengkahwinkan dia oleh sultan, raja yang kahwin dia. Orang ihram. Dan tiada jadi azal. Silap. Hak atas. Dan tiada sah. Silap baca. Kau kat mana? Sultan dan tiada sah. Kita tak kena dah. Silap ambil line. Masuk line orang ni. Kita. Baik. Tiada boleh mengkahwinkan dia kan ihram tu oleh wali abad. Bahkan mengkahwinkan dia oleh sultan. Oleh sultan. Oleh Tok Sultan. Dan tiada sah akad. Situ deh. Dan tiada sah akad wakil
Mana tiada sah akad. Selesai kat tu deh. Apa mana tak sah ni? Tak sah ni apa makna dia? Tak sah menerima wakil bagi orang yang di dalam ihram. Nah. Dan tiada sah akad. Mana tiada lagi ke mana? Mana dia tak sah, mana tak sah menerima wakil. Gitu. Nah. Dan tiada sah akad oleh wakil. Dan tiada sah akad wakil. Akad wakil tu jadi fa'il. Fa'il pada kata akad. Akad tu bahasa akad tu PL lah. Apa dah? Siapa tak sah akad lah. Tak sah oleh wakil dia. Faham tak? Maksud dia gini. Kalaulah Tok Wali tu dia duduk dalam ihram. Maka bila dia duduk dalam ihram, maka tiba-tiba kita pergi nak terima ihram. Nak terima apa? Terima wakil. Maka ulama kata tak sah, mana tak sah menerima oleh wakil tu. Menerima wakil tu bagi orang yang di dalam ihram. Faham dah? Tak sah terima wakil orang yang dalam ihram. Tak sah akad oleh wakil. Wakil tu orang yang ihram, bagi orang yang ihram. Akad tu. Tak sah akad wakil, mana akad tak sah akad oleh wakil. Wakil siapa? Wakil orang yang ihram, mana bagi orang yang ihram. Tak sah. Piduk terima gitu. Bila boleh dia terima, tapi dia piduk akad, hukum dia tak sah. Gitu. Ketika dia sedang ihram, nampak tak? Tapi kalau dia ada halal, tapi halal kena tahlul sani. Walaupun dia duduk di Mekah lagi, tu sah lah. Mana? Tapi dia ada halal dah, maksudnya dia bukan ihram, tapi kena tahlul sani ya. Tahlul awal cuma larangan haram haji tu tertanggal daripada dia, kecuali bab yang bersangkut paut dengan bab laki perempuan ni tak boleh lah. Mana? Dia tak boleh lagi. Dia kena ihram, dia kena tahlul sani lah, kedua-dua lah. Maksud dia sempurna dah kerja haji dia tu, walaupun dia duduk di tanah haram lagi, tu masalah lain. Nampak? Tapi dia bukan dalam ihram. Wa imma ihram haji ataupun ihram umrah. Tak sah akad wakil, yakni oleh wakil orang yang ihram ni bagi orang yang ihram. Ketika dia sedang ihram lah, tak sah tu ketika dia sedang ihram. Sama ada wali atau suami. Kadang-kadang dia duduk sana, dia pun ni nak buat apa, angkat nikah di rumah. Dia wakil yang tu terima akad pusat tu bagi pihak suami ataupun bagi pihak wali lah. Wali betul juga. Dia wakil kata imam, ni saya duduk nak buat haji lah, itu susah imam lah. Imam tolong. Tak boleh. Maksudnya tak sah akad. Sama ada dia tu tok wali ataupun dia tu bagi pihak suami. Kalau suami tu duduk dalam ihram lah. Ni banyak berlaku kalau kata budak-budak kita ni pergi mengaji luar-luar lah. Pak dia nak menikah apa semua tu, dia tak balik, maka wakil dia wakil kat pak dia lah. Maka pak dia lah terima bagi pihak dia tu lah. Lepas tu hantar pergi gitu kan. Itu lalu banyak gitu kan. Kalau duduk dua-dua sana tu senang ke? Selesai. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dan jika wakilnya itu halal sekalipun, dan jika wakilnya itu, apa wakilnya ni? Mana yang menerima wakil tu lah, wakil itu. Dan jika wakilnya, yakni dan jika orang yang menerima wakilnya itu halal sekalipun. Apa makna halal? Mana tak duduk dalam ihram sekalipun. Boleh faham tak? Orang yang nak tolong akad ni ataupun nak tolong terima dekat dia ni bukan duduk dalam ihram, dia duduk di tanah Melayu ni. Tapi suami atau isteri tadi duduk dalam ihram, maka hukum tetap tak sah. Hukum tak pakai. Walaupun dia halal, orang yang terima wakil. Mana dia wakil tu, mana orang yang menerima wakil lah. Dan tiada jadi azal, mana tidak batal wakil.
Azal ni mana tidak jadi terpencil asal yang pada mana? Faham tak? Azal ni mana dia pada bahasa ni terpencil mana tak jadi batal wakil. Tidak jadi azal wakil. Azal ni mana tidak batal wakil dengan sebab ihram mewakilnya orang yang mewakilkan tu. Nah, orang yang kena wakil tu. Tak batal wakil. Dia gini. Dengan sebab orang yang mewakil ni kena isim maf'ul lah, orang yang kena wakil tu. Dia terima wakil. Bila dia terima wakil, dia pergi Mekah. Dia batal ke wakil? Tak batal. Tak batal. Lepas tu dia nak terima tu lah. Lepas pada dia tahlul, terima. Tak apa. Batal dah wakil dia sebelum dia belum Mekah tu, dia terima lah wakil. Hang tolong terima kat aku sat. Terima kat aku. Dia tak apa, dia terima. Selesai kan. Dah selesai, dia pergi Mekah. Bila pergi Mekah, dengan sebab ihram dia tu batal ke? Wakil perwakilan tadi? Tak batal. Tu boleh ke dia terima dalam ihram? Tak boleh dalam ihram. Jadi selepas dia tahlul tu, dia terima. Tak, maksud dia wakil hak sebelum pada ihram itu tak jadi batal dengan sebab dia pergi ihram. Faham tak? Gitu. Itu tak jadi batal. Lepas tu dia kata gini, dan tiada jadi azal, mana tidak jadi batal wakil itu lah. Azal wakil dengan sebab ihram mewakilnya. Maka diakadkan kemudian daripada tahallulnya. Tahallul mewakil tu. Diangkat selepas pada tahallul. Tahallul mewakil. Habis selesai tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika ihram sultan atau qadhi, ni masalah wali am ni. Ihram sultan atau qadhi, maka harus segala khalifahnya. Maka harus mana maka sah. Harus dengan mana sah. Maka harus yakni sah segala khalifahnya. Khalifah ni pengganti-pengganti dia tu lah. Mengakadkan nikah. Mengakadkan nikah. Tu besar pun ni. Tok Qadhi asal pergi ni. Naib dia tak pergi Mekah lah. Padahal Tok Qadhi duduk dalam ihram. Kawan ni akad bagai wakil pada sah. Sultan sah. Besar pun ni. Cerita. Besar ni. Betul tuan nak tanya apa ni. Maka harus mana sah segala khalifah yang mengakadkan nikah. Seperti barang yang ni kena pada hukum lah, yang dijazamkan dengan barang tu oleh imam khafaf ataupun khifaf, boleh juga. Yang dijazam. Apa makna jazam ni? Jazam ni mana dia? Ulama yang mendatangkan masalah berserta dengan dalil. Itu mana jazam. Kalau ikut bahasa kita terjemah sekali lalu, yang dikejapkan hukum oleh imam khafaf ataupun khifaf. Itu yang dijazamkan. Maksud dia buat main masalah serta dia buat main dalil. Jazamlah dia tu boleh. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqi an dalilin. Tapi itu bab tauhid. Ni bab fiqh jazam. Di segi fiqh ni dia buat main masalah serta dia buat main dalil. Itu mana jazam. Imam khifaf. Dan mensahihkan dia. Apa maksudnya? Mengatakan sah. Betul lah ni. Maksud dia kejap hukum akan dia, akan pendapat yang dijazamkan oleh Imam Khafaf atau Khifaf tu oleh Ruyani, oleh Imam Ruyani dan lain daripada Imam Ruyani. Banyak lagi ulama yang mengatakan qaul ni yang paling sahih, yang paling kuat.
Pasal apa? Kerana tuan ilat bagi kata sah angkat. Walaupun Tok Qadhi dengan Sultan duduk dalam ihram tu lah. Kerana tasarruf mereka itu, siapa dia? Segala khalifah mereka tadi ni, tasarruf. Mana dia? Kerja buat mereka tu dengan jalan wilayah. Mereka ni dengan jalan wilayah kewalian. Tiada dengan jalan wakalah. Nah, bukan atas jalan wakalah. Wakil lah tak sah, faham tak? Pasal dia duduk dalam ihram, mereka ni menjalankan tasarruf tu bukan atas jalan wakalah, tapi di atas jalan wilayah. Seolah-olah bila tak ada raja, dialah pemerintah. Nampak tak? Gitu. Sebab itulah lagi mana tak tabah, dia tak kambuh. No. Lagi tak tabah, tak kambuh. Daripada tanya tiru macam Nabi. Iyalah. Nabi Sayyidina Ali duduk mandi ya. Tu seorang sahabat lagi, tak ingat, dia cerita dalam hadis dalam Tirmizi cerita. Seorang sahabat duduk mandi. Ada sahabat-sahabat lain yang tolong mandi. Sayyidina Umar dengan Abu Bakar kan duduk situ tu. Duduk di Saqifah Bani Sa'idah tu lah. Pasal duduk bicara bab masalah nak lantik khalifah. Nampak duduk tengkak lah. Nah, bila mati Rasulullah, pok-pok ni apa Ansar nak ambil balik lah. Hampa mai duduk negeri kami. Betul tak? Depa ni, depa nak lantik Sa'ad bin Ubadah. Tu kira orang besar. Orang Ansar lah, orang Madinah lah. Depa ni muhajirin. Tengkap dia kata hampa mai tumpang ya. Ni tanah hayat kami ni lah. Tapi tak apa dulu, tak apalah Rasulullah. Selesailah bila Rasulullah tak ada, kami nak ambil balik lah. Hak kami lah. Hampa ni mai asal orang pindah kandah gitu ya. Bangla Malaysia kan dalam kali itu nak ambil balik. Lepas tu sehingga maka Abu Bakar kata, aku pernah dengar Rasulullah sabda al-a'immatu min Quraisy. Ketua daripada puak Quraisy. Ingat tak kata apa, dan Nabi kata ada sahih. Nabi kata ketua daripada puak-puak Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Jadi bila gitu orang yang tak setuju benda tu dah pecah. Tu nak jadi puak ni nak keluar 72 nak jadi 6 puak tak setuju. Pecah habis. Yang tak mahu terima benda tu. Lepas tu pulau-pulau pun nak nanti siapa? Depa kata tak ada punca hang Abu Bakar yang tengok ni hang. Pasal apa? Pasal Nabi, bila Nabi hari yang Nabi sakit tu kemarin ni lah. Hari tu bukan kemarin, pagi tu subuh tadi ni Nabi pesan kepada Aisyah suruh panggil Abu Bakar mai. Pak dia lah. Siapa nak jadi raja, nak jadi apa? Suruh ganti jadi tu imam. Abu Bakar hari ni hang jadi imam. Aku tak larat, Nabi kata. Maka bagi Abu Bakar jadi imam. Tu simbolik Nabi nak abang atas lepas aku ni Abu Bakar. Pok-pok ni tak boleh keluarga Nabi Ali. Menantu dia, pupu pula. Antik Abu Bakar. Hak tak setuju Abu Bakar tu pok pecah. Hak yang geng Syiah. Nampak tak? Dia punca. Lepas tu mai pula tanya pula. Dah setuju lantik Abu Bakar? Abu Bakar nak jadi ni. Nanti kita nak simpan tau lah. Pok-pok ni kata kita balik Mekah. Lagu kita mati Pahang tu balik. Mana boleh. Duduk Kuala Lumpur. Orang Kelantan, kena balik Kelantan lah. Mana boleh kena mangkuk Kuala Lumpur ni. Orang Kedah boleh Kedah. Boleh gitu. Lepas tu pok-pok ni ada setengah tak setuju. Dia kata kita buat Palestin. Pasal Palestin tu bumi Anbiya lah. Banyakkan Nabi-Nabi semua duduk Palestin. Palestin tak setuju. Bila tak setuju ni, lepas tu Abu Bakar kata apa? Nabi kata al-anbiya yudfanuna bima yaqbidun. Pok-pok Nabi-Nabi ni dikebumikan taman Nabi mati. Ni hadis Nabi sebut begitu. Tentu mati tahu lah, mati Madinah, tanah Madinah, nak tanam tahu lah. Mati dalam bilik Aisyah. Dalam bilik Aisyah. Tu yang bilik tu jadi. Duduk dalam bilik tu. Situ. Pecah pula yang tak mau pecah. Jadi geng ni. Sebab tu dia punca. Banyak orang saya tahu dia tak banyak sebenarnya. Ya Allah, tu punca dia lah. Dia merealisasikan hadis tu. Nabi kata sataftariqu ummati
ala salasin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidatan. Itu je. Nah, lagi akan berpecah umatku kepada 73 kaum. Kesemuanya dalam neraka illa wahidatan. Nah, melainkan satu. Siapa dia wahidatan tu? Para sahabat tanya, qila apa? Dia bertanya Nabi, man hum ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Barang yang aku dan sahabatku atas perjalanan ni. Nampak tak? Kita tengok perjalanan mana yang duduk atas jalan sahabat dengan apa ni? Tak ada lah, melainkan perjalanan ahli sunnah wal jamaah Syiah. Dia mengkutuk sahabat. Nampak tak? Khawarij tak setuju lah sahabat. Itu bukan perjalanan sahabat. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullah taala, balik kitab. Atas jalan wakalah. Baik. Kerana mereka ni atas jalan wakalah, atas jalan wilayah, tiada dengan jalan wakalah. Mana kan? Bahkan dengan jalan bukan tiada ni dengan jalan wakalah, mana dia bukan dengan jalan wakil. Kalau wakil tak sah, kerana mereka terima wakil lah. Mereka bukan atas jalan wakalah. Bukan mereka wakil daripada sultan, kerana mereka tu wilayah lah. Nampak tak? Itu tauliyah. Begitu. Qala musannif rahimahullah. Dan jika berhimpun segala wali pada satu darjah. Nah, satu darjah. Semua je satu semua Tok Wali. Mana satu martabat. Nah, satu martabat Tok Wali ni. Mana segala saudara dia, nah, segala wali ni. Dan jika berhimpun segala anak, berhimpun segala martabat ni, selanjutnya wali ab'an. Wali hak jauh. Wali akrab ni jarang berhimpun. Kadang-kadang ada pak dengan Tok Wan, dulu pak lah, pak dulu pula lah. Gitu. Hak paling dekat lah. Terhijab Tok Wan sebab ada pak. Sopa dengan kita terima pusaka lah. Gitu. Cucu tak boleh lagi ada anak. Kena mati pak dia dulu. Kata Tok Wan tu baru cucu boleh makan. Selagi ada pak dia, maka pak dia dah makan, dia terhijab lah. Pasal pak tu ada, pasal pak tu dia lebih akrab dengan Tok Wan. Hak Tok Wan, dia makan pak kita lah. Tak ada pak kita, baru kita makan, kata Tok Wan. Kata Tok Wan ni dah pula. Ni selagi ada pak. Sama lah buat apa? Wakil nikah. Tapi selalunya yang jadi satu martabat, satu darjah ni wali ab'ad. Anak tina sekok tu jantan 14 orang weh. Abang atas daripada dia pun dah 3-4 orang. Hak bawah adik-adik balik ke semua lah. Ada 4-5 orang. Nampak tak? Hak jantan. Dia sekok tina. Ni macam dia. Wali ni satu dah laju darjah. Gitu. Qala musannif rahimahullah. Dan jika berhimpun segala wali, mana segala saudara dia pada satu darjah, dan ia perempuan lah tu, dan tu jadi wawul hal, baca gini lah, padahal ia perempuan tu. Padahal ia perempuan tu, izin bagi tiap-tiap seorang daripada mereka itu, izin daripada tu orang mengaji, daripada tu litabain lah, setengah-setengah lah daripada mereka itu. Lepas tu siapa yang nak jadi wali? Dia kata sunat. Apa mana sunat mana? Sunnah ni, sunat ni mana terlebih afdal. Abang dia ke adik dia ikut boleh, abang pun boleh, adik pun boleh. Tapi baliklah adik dia tu pun boleh belakang. Kadang-kadang abang dia tu pun 2-3 orang atas dia tu. Abang dia tu sementara nak main ke dia nak nombor 5. 4 orang abang belakang. Abang ke semua. Boleh belakang. Mana-mana satu pun boleh, tapi sunatnya, afdalnya. Nampak tak? Nak ambil hak afdal. Afdalnya mengkahwinkan dia akan perempuan oleh yang terlebih faqih. Oleh yang terlebih faqih. Di dalam semua depa tu lah. Hak lain mengaji engineer, hak lain mengaji ni pencara lah apa. Dia mengaji seorang, mengaji pondok. Dia tak bagi aku. Mengaji pondok. Terpakai dia bab tu weh. Mana dia afdal pada puak-puak engineer ni bab tu lah. Kalau bab kereta ni afdal puak-puak engineer ni. Kereta tak gitu. Maka sunat, mana sunat ni mana afdal lah, mengkahwin akan dia akan perempuan tu oleh yang terlebih faqih daripada mereka itu. Mereka itu segala wali lah tu, dengan bab nikah. Nampak? Gitu. Yang terlebih faqih, mereka itu terlebih faqih dengan bab nikah. Mana hak lebih faqih bab nikah? Tapi kadang-kadang dia mengaji pondok, tapi dia tak mengaji bab nikah weh.
Nah, dia mengaji bab lain. Nah, ataupun dia mengaji tahfiz. Tak mengaji lah bab ni. Tapi abah engineer, abah doktor ni, dia nak mengaji rata lah. Dia pakai lagi bab nikah ni. Bagi kau tu. Gitu kan. Saya waktu adik saya pun macam tu lah. Yang kita tahu tu adik kita perempuan seekor. Kami 5 orang. Duduk tengah-tengah tu dia. Atas abang, lepas tu saya. Lepas tu dia perempuan tu. Lepas tu adik jantan 2 orang ni. Dia seorang-seorang perempuan. Lepas tu pergi malam nak akad nikah tu. Saya ada ceramah di masjid apa? Pokok Senang, masjid daerah Pokok Senang ni besar lah. Ceramah. Kata malam ni aku dah kerja ustaz, dia minta tolong mai lah juga kata boleh apa ni. Sama-sama habis tu ustaz lari balik, tak semayang kami pun tak apa. Dia kata gitu, gila apa aku nak akad nikah malam ni. Bukan akad nikah kita lah. Engkau adik Dia kata ustaz kok mana minta tolong. Tak apa. Pi kita. Pi sama-sama habis ceramah tu. Jamaah tuan-tuan. Saya tak semayang tuan-tuan. Berkata boleh Tok Imam tak apa ustaz. Kita faham. Balik. Depa baru habis semayang. Di masjid Minyai. Masjid dia tu. Kita pun semayang. Selesai semayang duduk. Ya abang angkat. Dia kata angkat. Saya kita angkat nyeri. Pasal dah pak dah tak ada lah Ini tinggal kita maksud dia boleh. Darjah tu boleh. Mana-mana afdal lah gitu lah. Tak ada masalah. Tapi yang terlebih faqih bab nikah. Bab nikah dia kira. Bab sangkut dengan dia. Kawan tu pakai bab jual beli. Kawan ni kan ni. Dia kadang-kadang semua mengajar universiti dia ni. Tapi dia ni pakai muamalat. Kawan ni pakai munakahat. Kena bagi apa munakahat ni. Bab ni bab sangkut dengan dia. Ya Allah. Baik. Maka yang waraknya lepas pada yang abdal tu, yang pakai dia tu, lepas pada tu kurang pada tu hak warak. Hak warak. Yang waraknya lepas pada tu hak warak lah sikit. Kalau hak sam tu kurang sikit lah. Warak ni bukan hak jalan slow tu, bukan dia, tu koro. Lagu kita dah abang lah. Koro, faham bahasa koro? Dia nak kata apa mentambah api? Koro lekeh orang macam ni jalan koro kata barak lembab dia lembab gitu lah. Tu orang Kedah panggil koro. Bukan hak lagu tu bukan warak. Jalan pijak semua tak amboi punya berjalan tu dia kata warak, bukan warak gitu, tu koro. Dia panggil bahasa tu nak kata lembab gitu. Yang kata warak ni dia ambil hak halal, tinggal hak haram. Tapi banyak mana hak halal dia sapu semua, tu warak. Faham tak? Syarat benda tu halal. Tu warak. Tinggal hak syubhat pun dia tak ambil. Tengok hak mana yang lebih warak lah, maka dia. Lepas tu lepas pada hak warak pun tak ada, pakai pun tak ada, maka yang tuanya tengok hak sulung tu lebih afdal lagi lah. Ni yang kata Ismail Ular Raja ni, dia kata aku saudara paling tua, maka aku lah yang paling banyak. Gitu. Dia kata Ismail Ular Raja. Yang tuanya dengan, tapi syarat dengan redha. Dengan tu orang punya syarat tu, syartiah tu. Syarat tu. Maka yang tuanya dengan redha segala yang lain ni, dengan redha segala wali yang lain. Nampak tak? Dalam pok-pok ni semua pok yang dia panggil apa, kutu berhaknya geng tok wali dia ni, adik abang dia ni, seorang kepala masam, seorang tarik kereta, seorang ni. Jadi nak pilih yang mana? Bab-bab ni tak ada langsung lah. Bab pakai bab ni tak ada langsung lah. Hak warak pun tak ada. Lepas tu nak pilih yang mana? Hak paling tua lah. Tapi syarat dia dengan redha segala yang lain. Boleh lah. Situ. Pak Lin kata hang pi lah. Tak apa. Pi. Lepas tu. Tu dengan tu syarat dia. Jadi sunat bagi segala yang lain tu redha. Itu syarat redha ni jadi syarat sah ke? Tak. Kena tulis sini. Dengan ni bawah ni. Dia kata dengan ni dia syarat tu. Syarat redha segala. Maksud dia sunat bagi segala yang lain redha. Faham tak? Tapi kalau hak lain tak redha pun, kalau dia yang pergi menikah, kerana dia juga wali, sama darjat, sah nikah dia tu. Tapi syarat tadi tu sebab atas sunat. Nampak tak? Kalau depa redha, dapat pahala tengok kedai depa tu, pahala sunat. Faham ke dia? Gitu. Kait lagu tu.
Mana dia sunatlah bagi segala yang lain tu redha. Jika kalau kata adalah suami tu jika suami tu kufu bagi perempuan tu lah, sunatlah daripada redha kufu bagi perempuan. Mana dia standing lah bagi perempuan tu. Jika suami tu kufu bagi perempuan, sunat daripada redha. Dan wajib redha jika suami tu tak kufu dengan perempuan tu. Kait lagu tu lah. Sunat bagi mereka ni redha dengan tok wali tadi ni. Kalau suami tu kufu tu sunat redha. Tapi kalau suami tu tak kufu dengan perempuan tadi, redha tu jadi kewajipan. Jadi wajib. No? Jadi wajib dia kena redha. Nah. Wajib dia kena redha. Kalau kena redha suami tu jika tak kufu dengan perempuan tu. Dengan bawa kata suami tu ada penyakit sopak ke juzam ke penyakit teruk-teruk lah. Aku tu kena bila sampai aku tu bila abang ni nak pergi angkat, dia kena redha depa ni. Wajib depa kena redha. Kalau tak redha tak boleh pakai. Faham tak? Kena hak lain duk. Tak patut dengar aku nak pergi ke adik. Nampak lah. Pasal tak kufu. Teruk sangat nah. Tapi kufu ni tengoklah. Nah, sebab tu kadang-kadang sampai ulama fiqh letak bab kufu kafaah ni dia kuat sikit. Hatta ulama kata pencuri telur dengan pencuri telur. Kalau pencuri telur dengan pencuri nyok tak kufu. Nah, nak tahu pencuri nyok pencuri telur ah. Orang zaman dulu dia pakai lebay, pakai kepiah ni. Kalau jenis naik pakai kepiah duk tani ni, tarik turun duk apa? Duk tangkini ni. Dia tu curi nyok. Sebab dia lengut tak jatuh. Kalau dia jenis pakai duk macam lebay Yahudi ni, tu mencuri telur duk tu. Tu kata ustaz dia. Dia tak tu hancam tu. Tu lebay mencuri telur kan. Macam-macam. Jadi ala kulli hal lah, gitulah. Kata boleh kawan di kampung, adik-adik saya jugalah. Tapi sampai kelar tak nikah. Dia kata hang tak apa, hampa tak apa, cikgu menikah sama cikgu. Hak ni cikgu menikah sama orang kerja kilang, kan dengar kerja kilang. Aku dia kata buat pekho ni mana ada orang Cina buat pekho sampai kelar tak nikah tu yang aku tak nikah sampai kelar dia pandai sembang. Mak dia tak pandai sampai kelar tak nikah betul. Mak dia tak pandai pergi war ke mak dia tak sungguh. Dia kata buat bas ada lagi perempuan, buat teksi ada lagi, buat pekho tak ada perempuan. Dia tak betul tak nikah. Mak dia tak pandai hang tu tak mau. Dia kata tak kupu. Memang pandai. Ya Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan keluar dengan kata ia perempuan. Dan keluar dengan kata ia izinkan. Keluar dengan kata ia perempuan tu izinkan bagi tiap-tiap seorang itu keluar oleh barang yang apabila ia perempuan ia perempuan izinkan bagi seorang daripada mereka jua. Keluar bagi kata ia izinkan. Maksud dia gini. Dan keluar dengan kata ia perempuan tu izinkan bagi tiap-tiap seorang itu. Maksud dia kata ikut suka hampa lah, siapa nak nikah aku ni, aku izin belakang lah siapa pun nak nikah aku dah. Abang ke adik dia tak apalah. Gitu. Keluar apa? Keluar oleh barang tu fa'il. Barang tu jadi fa'il. Keluar oleh barang apabila ia perempuan tadi izin bagi seorang daripada mereka itu jua. Tapi kalau dia kata aku izin bagi kat aku ni abang hak ni. Dia izin kau ni, hak lain aku tak izin nikah aku. Dia tak kenal dengan pok-pok lain. Dia setuju dengan abang ni hak tu kan. Ataupun adik dia hak tu kan. Dia kata hak ni. Dia izin dia seorang. Maka keluar. Hak tu maka tiada harus mengkahwinkan dia akan perempuan tu oleh yang lainnya. Hak yang dia tak izin tak boleh. Nampak tak? Hak tadi kalau dia izin sekalian tak apa. Hak ni dia izin pada seorang ya, maka tak sah yang lain tu mengkahwinkan dia situ. Qala musannif rahimahullah.
dan barang. Ni atah mana? Atah pada kata barang yang apabila. Barang yang apabila. Ni belah belakang ni. Kita tayar lah. Kita duduk sama tu. Tu. Atas tu. Barang dia kata keluar oleh izin oleh barang apabila ia ada. Dan keluarlah oleh bagi tiap-tiap seorang itu oleh barang apabila. Nampak tak? Berkata ia perempuan. Bagi sekalian wali yang satu darjah tu. Apa kata dia? Tu maqalu qaulih. Kahwin oleh sekalian kamu akan daku. Dia kata lagu tu dah. Kalau dia kata kahwin oleh sekalian kamu akan daku, pilih mana-mana satu pun boleh. Maka disyaratkan berhimpun sekaliannya. Sekalian mana? Sekalian pada akad nikah. Pada akad tu lah. Tu. Maka disyaratkan berhimpun sekaliannya. Sekalian tu pada akad nikah. Maksud dia, ni aku izin nampak sekalian. Hak sekalian tu kena ada orang tiga tu dah. Gitu. Maksud apa? Kahwin. Mana berhimpun sekalian ni hendaklah berhimpun sekalian wali tu dan ijab mereka itu serentak supaya tak terputus mualat. Kalau dia kata lagu tu. Kalau dia tak aku izin pada hampa sekalian kahwin dengan aku, maka dia pun kena berhimpun dalam pada ketika akad tu. Tu dia kata maka disyaratkan berhimpun. Nampak tak? Apa makna disyaratkan berhimpun sekalian tu? Mana dia hendaklah berhimpun sekalian wali tu dan ijab mereka tu serentak supaya dia tak putus mualat. Serentak ataupun berwakil sekalian kepada seseorang untuk angkat nikah. Bila dia izin ke semua ni, pakat semua kata lah ni Tok Imam, kami wakil Tok Imam ke semua lah. Kami setuju dah wakil lah pada Tok Imam untuk Tok Imam angkat. Tok Imam angkat seorang lah. Kalau Pak pun nak angkat, kalau dia izin ke semua lagu tu, maka kena berhimpun ke semua. Kena kata serentak. Ni kami nikahkan adik kami. Payah lah. Ini seorang tak cakap. Nampun. Ya. Lalunya gitulah. Memang dia izin belakang kita tahu bila kata dia ni. Lepas tu tanya dia tak aku izin belakang tu. Ni siapa setuju kan? Lalunya gitu takkan berebut pom dalam lalu tu lah. Dia dah hampir abang weh noh. Hak lagu tu siapa nak dapat pergi depan. Lari gitu kadang-kadang tak pegang ni. Ketak kali dengan orang nak angkat ni. Ada saya kawan seorang tapi dia tu. Ni ada kawan dia. Dia kata bang, ish aku ni nak angkat nikah anak aku ni. Pak dia duk ketak taruh. Duk ketak taruh. Nah, tapi dia tak pasal-pasal aku nak angkat ni hari tapi aku pasal ketak ni tadi. Dia tu ketak. Kalau nak nikah boleh lah kira ketak ni dia nak angkat tu ketak. Tu yang duk nikah dengan menantu. Pak tu pun. Ketak. Macam-macam. Dia macam kaedah dia bukan pasal apa, pasal kita ni benda tu tak pernah, jarang-jarang berlaku. Siapa kita baru mengapai orang baru boleh doa tahlil lah Ustaz no. Dia tak buat Ustaz, mai lalu dia semua orang dia tengok kita ya. Allahumma, orang semua dia pandang kita tak. Orang yang biasa buat tahu tak, mula-mula dia ketak nanti lah. Kekeh tu jadi gitu. Perlu renik tu doa tahlil ya. Dan dia cari landing tak boleh ya sudahlah. Sampai bukan kita itu kadang-kadang benda Tuhan benda lupa ni maklumlah makhluk ni. Kadang-kadang sampai Tok Imam ni dia buat sedia-sedia kita tahu dia memang boleh Tok Imam. Pi tak boleh dia tak tolong ambil Ustaz oi. Barulah kita sambung pula kita sampai teratur tak boleh dia landing tak boleh. Terus abang saya dulu ada orang tak tahulah dia ni menghafal Quran, dia jarang buat kuliah. Dia tak kuliah ni tak boleh dulu lah ni tak apa kot nah. Ini tak boleh lah duk lakum di apa wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'budu gitulah lakum tak mai tu. Dia tak mai tu apa Quran ni tak aku jangan lah ni okey aku dulu-dulu
Dia dulu waktu ni jarang dia buat kuliah. Bawa surah atas-atas. Jadi bawa kuliah. Dia takut. Learning tak boleh. Dia jadi bila umur sikit sudah lah tentu. Pasal kita ada ni. Jangan main. Benda lupa. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka jika berbantah-bantah. Kalau ni berbantah-bantah ni habis gini. Maksud dia kita ambil abang tak habis. Mana wajib depa ni kena berhimpun semua sekalian untuk wali itu dan ijab mereka serentak supaya dia tak terputih mualat ataupun dia wakil kepada habis abang lah tadi kan. Wakil kepada seseorang lah. Maka seorang tu lah. Maka depa semua ni wakil pada seorang lah. Maka seorang tu lah. Imam seorang angkat. Gitu. Maka jika berbantah dengan bahawa berkata tiap-tiap daripada mereka itu. Depa bantah ni mana perkara orang bertengkar perkara orang bertengkar. Tiap-tiap sekalian daripada tu wali depa ni. Mana dia tiap-tiap daripada mereka itu mana yang diizin oleh perempuan tadi. Aku kahwinkan dia. Yang satu darjat dengan saudara dia tak aku kahwinkan dia. Dan satu orang yang meminang tu bagi suami wajib dibuangkan undi. Wajib dibuangkan undi apa? Dibuat undi lah. Mana dicabut undi? Buang mana? Cabut undi antara mereka itu. Bantah belakang. Aku Nabi kau dia. Kau ni kata aku. Pakat ngaji pondok belakang. Dia kata kau ni kata aku. Lama-lama buat undi. Tak ambil bilah pukul tu. Tak, paling panjang dia tu yang apa ni lah. Takut buatlah undi. Tak boleh jemput kena. Tu. Siapa kena gitu. Buat gitu. Dah bantah sangat. Sopan main bola lah. Tak masuk gol juga tambah. Sadar dia apa lah, tambah pi. Bila tambah pi tak masuk juga sepak penalti. Penalti pun tak masuk juga. Lama-lama duit. Payahlah. Tu dia tak ada. Habis. Dengan syarat izin. Maka jika dikahwinkan dia oleh yang lain daripada yang keluar undinya. Bila buat undi keluar orang lain. Tapi hak abang ni dia debel ke dia tak. Kok mana buat aku dia. Tang undi kena orang lain lah. Orang lain angkat tapi hak orang lain yang pi angkat nikah tu dia kata tu. Maka jika dikahwinkan dia akan perempuan. Syarat dia diizin oleh perempuan tu lah, oleh yang lain. Tapi yang lain pun dalam hak yang diizin oleh perempuan tu jugalah. Yang lain ini oleh wali yang lain lah daripada yang keluar undinya. Mana dia tu undi tak keluar. Tapi undi itu tak menang ke dia lah. Tapi dia angkat. Yang ni belum sempat lagi wali yang keluar undi itu angkat nikah. Maka wali yang lain ni dia yang undi itu tak kenal ke dia lah. Tapi dia angkat dulu. Angkat dulu. Daripada yang keluar undi. Atau yang kurang darjat. Ataupun angkat tok wali hak kurang darjat ni dia celapak bila angkat. Yang ni bukan darjat wilayah lah. Kerana darjat wilayah ni dia akrab dan abad ni. Bahkan darjat afdal tu yang pertama faqih lah. Yang kedua tu warak lah. Tu darjat afdal. Darjat wali ni mula-mula akrab. Lepas tu abad. Dia ni jauh lagi. Dia tak masuk. Dia masuk dalam pupu-pupu poyang. Tapi boleh jadi wali juga lah kalau tak ada apa ni. Itu. Tapi dia pergi duduk celapak bila. Seperti yang tersebut. Sah kahwinnya. Sah. Pasal apa? Kerana diizin padanya. Pada mengkahwinkan dia tu. Kan perempuan tu. Sah lah. Pasal walaupun undi dia tak keluar. Tapi dia duduk dalam keizinan juga lah. Gitu. Dan faedah undi itu memutuskan perbantahan. Tu ya tujuan undi ni bukan kerana hukum sah tak sah. Tujuannya untuk memutuskan perbantahan supaya hangpa tak bantah, untuk memutuskan mana menghilangkan pertengkaran tadi, perkelahian antara mereka itu, antara wali yang satu darjat. Tiada menafikan wilayah mereka itu. Undi tadi bila kita cabut kata tak naik. Naik kat ustaz. Tak naik kat saya. Bukan mana
hak saya ni ternafi wilayah dan tetap wilayah juga dalam keizinan dia juga lah. Cuma nak menghilangkan perbantahan saja, bukan menafikan wilayah kewalian dia. Dia tetap jadi wali, no? Tiada menafi, tiada kerana menafikan wilayah mereka itu. Yang tiada keluar undi baginya, bagi yang mengkahwinkan, dan keluar dengan kata satu. Ni syarah tarikh ni. Dan keluar dengan kata satu. Keluar orang yang oleh orang, atau jadi payah meminangnya. Dan takrif dia ni, dia kata apa takrif awal tadi? Satu darjat Satu keluar oleh orang yang meminangnya. Maksud dia bakal suami dia tu lah. Keluar oleh barang apabila berbilang-bilang. Maksudnya dia orang yang berbilang-bilang, meminang lah, no? Maka bahawasanya dikahwinkan dia akan perempuan dengan orang yang diredha oleh perempuan itu akan dia. Nampak tak? Keluar kata satu ni orang yang meminang dia, keluar oleh orang meminang dia. Kalau hak minang dia ni 10 orang, minang belakang dah. Mai kali. Itu kena yang sah nikah dengan dia tu hak yang dia redha sajalah. Bukan boleh ambil ke semua. Depa ni ialah terhenti atas redha, faham tak? Kalau dia redha macam buat wali ni bukan terhenti atas. Dia bila dia bagi, dia redha mana-mana satu pun ikut suka. Kalau kawan yang tak terbit undi pun sah dia angkat nikah. Pasal apa? Pasal duduk atas wakil dia, faham tak? Dia redha belakang dah. Cuma pok ni buat undi untuk menghilangkan perbantahan saja, faham tak? Tapi bila dia keluar dengan satu tu, yang kata perkataan satu tadi dah, orang yang meminang dia, maksud dia bakal suami dia. Kalau bakal suami dia walaupun ramai tak sah, melainkan hak yang dia redha sahaja boleh menikah. Sah. Pasal wali ab'ad dia tak boleh paksa. Nampak tak? Tak boleh paksa. Bukan wali akrab nah. Empak dengan tok wan ni anak tu pun kira anak darah. Kalau tok bujang, kalau bujang tak boleh ke. Situ. Tu dia kata tu. Faham tak masalah tu dah? Orang yang meminang. Barang yang apabila berbilang-bilang, yakni berbilang-bilang orang yang meminang tadi, maka bahawasanya dikahwinkan dia akan perempuan dengan orang yang diredha oleh perempuan itu akan orang tadi. Nampak tak? Boleh ke tak kita pergi duduk, kita setuju kau ni, hak abang ni setuju kau ni? Tak boleh. Walaupun kita angkat dengan kau tak sah, pasal dia tak redha. Nampak tak? Tu dia keluar atas redha dia. Maka jika ia perempuan tu redha akan keduanya yang meminang tu disuruh oleh hakim mengkahwinkan dia yang terlebih aslah. Apa makna terlebih aslah? Terlebih baik. Perempuan ni kenal kedua-dua. Dua-dua orang minang dia, dua-dua dia kenal. Tu nak menikah mana? Tak tahu. Suruh tu imam, tu qadhi lah, menikahkan dia yang terlebih baik atas penilaian qadhi lah. Situ. Daripada keduanya, seperti barang tu kena pada hukum yang tersebut pada Raudhah, Imam Nawawi. Raudhah lin Nawawi, bagi Imam Nawawi. Dan asal Raudhah tu asal dia tu daripada Burawi. Apa nama asal Raudhah tu? Al-Aziz. Asal daripada Raudhah nama Al-Aziz daripada Imam Burawi, dan lain daripada Raudhah. Dan jazam dengan dia, mana memutus dengan dia pada Syarah Saghir. Syarah Saghir ni hak siapa? Syarah Saghir ni syarah bagi Wajiz. Wajiz juga bagi Imam Rafi'i. Wajiz tu dia bagi Syarah Saghir.
Syarah Saghir ni ialah syarah bagi Wajiz, juga bagi Imam Rafi'i, dua-dua hak dia. Wallahu a'lam. Nak habis kan ni? Pukul berapa? Ya, kita ni orang tekak tak enggak kita kan. Kita bukan ada SOP ikut suka kita kan. Badan 4 bulan baru ngaji, habis bang dekat penggan ni malam ni. Atau dikahwinkan dia akan perempuan tu lah, atau dikahwinkan dia akan perempuan tu oleh seorang mereka itu, mana oleh seorang, yakni seorang daripada mereka itu akan si Zaid. Faham tak ni? Oleh seorang mereka itu, yakni daripada segala wali yang satu darjat. Atau dikahwinkan dia akan perempuan tu oleh seorang daripada mereka itu. Mereka tu siapa dia? Wali yang satu darjat lah, yakni seorang daripada mereka itu, si wali yang satu darjat tu akan si Zaid. Dan seorangnya akan si Umar. Seorang nikah dengan si Zaid, seorang lagi menikah si Umar. Nah, gitu. Dan kufu keduanya. Tu dia tulis apa lah? Kepada, bukan kepada. Waw tu jadi waw. Dal tu jadi waw. Kufu keduanya. Jadi dal tu panggil wawul hal. Mana ada kufu kedua. Kufu ni mana sepadan kedua-dua. Tu masalah kafaah, bab kafaah. Kufu. Di bawah ni dia cerita bab kafaah. Nah, malah esoklah kafaah tu. Jadi wawul hal tu. Padahal kufu keduanya dia pun menikah. Dia wali dia banyak lah. Sama satu darjat. Hak seorang kenal si Zaid, dia menikah adik dia dengan si Zaid. Hak seorang kenal si Umar, dia menikah adik dengan si Umar. Tapi dua-dua Zaid dengan Umar ni kufu belaka. Dua-dua orang penuh. Nah, itu. Cuma ngaji pun sama apa? Sama tahun tapi guru lain. Tapi penuh agaklah. Nah. Gitu. Baik. Atau dia apa dia? Digugurkan. Atau digugurkan kafaahnya. Digugurkan kafaah. Mana ada tak diambil hak yang kufu. Tu mana digugurkan kafaah. Tak ambil hak kufu. Dia tak ambil hak kufu. Digugurkan kafaah, yakni digugurkan oleh sekalian wali dan perempuan itu hak yang sepadan dia, kafaah dia, gugur. Dia wali tu gugur. Tak salah ambil langsung. Ambil hak yang tak kufu. Dan hasil menggugurkan kafaah itu dengan redha wali yang berhak. Nah. Baik. Lagi kita bahas malam esok bab kafaah ni. Dan dikahwinkan yang dahulu, mana ada padahal dikahwinkan yang dahulunya. Bukan sungguh-sungguh. Dan diketahuikan yang dahulunya. Betul Diketahui mana dia tak lupa lah dulu. Diketahui itu hak yang dahulunya, mana dia tak lupa yang dahulu. Faham tak? Dan tiada lupa akan yang dahulu. Dia gugurkan kafaah dia, bukan sebab dia lupa, dah. Nah, diketahui kafaah dan diketahui kan yang dahulunya. Mana dia tak terlupa yang dahulu. Bab masalah kafaah apa semua tu dah. Gitu. Dan tiada lupa akan yang dahulu. Maka ialah yang sahnya. Atau dilupa akan yang dahulu, wajib dihentikan. Mana ditawakufkan, berhentikan sat. Lupakan hak yang dahulu. Hingga nyata kelakuan yang dahulu. Yang nyata kelakuan hak yang hak baru ni dikahwinkan ni, maka tiada habis
maka tiada halal salah seorang daripada keduanya mewatikan dia. Si Zaid dan si Umar tu, keduanya Zaid Umar tu mewatikan dia. Kan perempuan tu tak boleh lah, tidak halal lah. Hak yang dahulu tu dia menikah pula dengan si Umar, hak yang maksud dia yang dahulu, apa faham dahulu dia ni. Dia gini, hak seorang tok wali tu pergi menikah dengan si Zaid menikah dulu. Hak wali ni pergi menikah dengan si Umar. Bukan sebab dia terlupa kata adik dia ni tak menikah lagi, dia tahu dia tak lupa hak dulu ni. Dia tetap pergi menikah kerana dia kenal kat tuan ni, kat Umar ni. Nampak tak? Dia jadi ke. Jadi ke bila jadi tu bukan sebab lupa. Ataupun itu dia kata. Maka sah ialah yang sahnya, maka dia dan tiada dilupakan dia kan yang dahulu, maka ialah yang sahnya yang dulu tu lah. Atau dilupakan dia kan yang dahulu, Zaid lah yang dulu lah, lupakan dia, maka wajib dihentikan, ditawakufkan. Nampak? Jadi dihentikan zat nikah daripada tu hingga nyata kelakuan nikah tu, hak mana yang sah, hak mana yang ni. Pergi tanya abang lah kepada qadhi lah, hak mana yang sah dak. Maka tiada halal salah seorang daripada keduanya, Umar dengan Zaid tu, mewatikan dia. Maksud tawakuf zat lah, hampa dua-dua tak halal. Lepas tu kena pergi nyatakan kelakuannya, hak mana yang sah. Faham tak? Sini abang dia kenal hak ni, pergi nikah adik dengan ni, hak ni menikah dengan ni lah. Tu hak yang kawan ni nikah ni bukan sebab dia lupa hak dulu ni. Dia masih duk ingat kata adik dia kat abang dia nikah dengan ni, tapi dia tak kenal tu. Bahasa ke apa kan? Pergi menikah. Lepas tu ataupun ada satu masalah lagi, dia nikah adik dia pula dengan si Umar ni, dengan sebab dia terlupa kata abang dia menikah dengan si Zaid dulu ni. Maka pada ketika tu haramlah daripada Umar. Tak boleh wati dua-dua, tak boleh. Kena tawakuf sat nikah tu. Faham tak? Hentikan sat sehingga nyata kelakuan hak mana betul-betul sah. Nampak tak? Hingga nyata. Baik. Dan jika tiada yakni tak tahu dahulu dan kemudian, tak nyatalah hak mana dulu yang menikah, Zaid ke dulu ke Umar dulu. Hak dulu tu sah lah, faham tak? Hak kemudian tu tak pakai menikah dengan bini orang. Benar? Gitu. Jadi tak nyata. Jika tiada tahu yang dahulu dan yang kemudian, dengan bahawa jatuh keduanya berserta. Keduanya dua nikah tu lah, Umar dengan Zaid tu berserta. Mana serentak? Atau dikahwinkan terdahulunya. Atau diketahuikan terdahulunya. Dia tahu terdahulu. Dan tiada tertentu, mana padahal jadi wawuhan. Padahal tiada tertentu yang dahulunya. Dia tahu hak tu dahulu tapi tak tentu. Atau dijahilkan terdahulunya, ataupun memang dia jahilkan, dia tak tahu hak yang terdahulu dan bersertanya. Jadi batal keduanya. Kedua mana? Yakni dua yang dikahwinkan tu batal belaka. Kalau dia tahu hak terdahulu ataupun dia jahil hak yang terdahulu, maka ataupun dia tak tahu hak yang serentak tu, maka batal kedua-dua. Nampak tak? Gitu. Gitu. Habis tak saya? Penin tu. Cerita Ustaz. Cerita ini Ustaz tu. Bawa lari nikah ni, saat ni ambil. Habis ni nikah hari ni. Lupa. Kena belaga apa tahun lah, kantuk kepala tu lupa. Menikah pula. Dia pening. Tapi masalah tu berlaku, faham tak? Situ berlaku. Ya, cerita. Maka jika mendakwa tiap-tiap daripada dua suami akan mengetahui perempuan, mengetahui akan perempuan, suami akan mengetahui perempuan itu dengan terdahulu nikahnya. Laki ni kata tak, saya dulu. Laki ni kata tak, saya dulu. Kira terpakai lah. Gitu. Saya dulu. Mana dia mengetahui perempuan itu dengan terdahulu nikahnya. Maksudnya mengetahui perempuan dia tahu hak mana dulu hak suami ni dia kira hukum dia dululah. Lepas tu hak ni kena ditanya, maksudnya hak ni mesti kena tanya perempuan tu. Mana yang dulu, mana yang kemudian tanya perempuan tu. Terdahulu nikahnya, didengarkan dakwanya. Mana kata dia tak tahu. Maka jika engkar perempuan tu engkar, tak mau, nak kata, maksud dia tak
Dia tak tahu. Tak tahu hak mana dulu. Selalunya perempuan tahu lelaki ni hak mana dulu. Hak nikah dengan dia tu lah. Tapi engkar dia tak mau. Tak tahu dia tak hak mana dulu. Lepas tu qadi nak hukum jadi bini dia pun Maka jika engkar perempuan itu bersumpah ia perempuan bagi tiap-tiap daripada keduanya bahawa tiada mengetahui ia perempuan tu akan terdahulu nikahnya. Aku tak tahu, sumpah lah. Aku tak tahu sungguh ngahang ke ni. Atau jika ikrar ia jika ikrar ia tu dia panggil lam lil istisqa menetap. Atau jika ikrar ia bagi salah seorangnya, yakni dengan terdahulu nikah, dia ikrar kata hak ni dululah tok qadi weh, sabitlah nikahnya, mana sahlah nikah dia. Boleh faham tak? Kalau dia perempuan tu ikrar hak ni dulu tok qadi weh, padahal dia bohong, ikut suka dia alah tu, tapi sabitlah nikah dia, sah tu sah nikah dia. Nampak? Tuan-tuan balik tengok lain, insya-Allah faham. Dan harus bagi seorang yang seorang yang lain itu suruh ia perempuan tu bersumpah. Hak yang lain ni kata aku dulu dah sumpah, harus bagi dia suruh sumpah. Kalau dia tarik diri, Allah lah. Tapi kalau harus bagi dia suruh sumpah. Dan harus bagi nenek memerintah dua taraf. Apa dua taraf? Harus bagi nenek. Dan harus ni istinaf. Mustahak hingga ke atas lah. Nenek-nenek ni sampai ke atas, nenek tok nyang kita ni datuk, pak pada datuk kita, tok wan pada datuk kita, hingga ke atas tu ni maksud nenek tu lah, hingga ke atas. Dan harus tu istinaf bayar ni buat mula baru. Ni masalah bapak bagi cucu. Bapak bagi cucu tu mati, masalah ni. Dia ada pak dia mati, tinggal tok wan. Faham tak? Tok nyang dia ada lagi, tok wan dia ada lagi, mati. Kemudian tok wan dia belalah dia, cucu dia kan. Tok wan dia belah. Jadi nenek dia lah kita kata. Dan harus bagi nenek memerintah dua taraf. Dua taraf tu mana? Ijab dengan qabul. Dua taraf akad. Dua taraf akad ni mana? Akad ni apa makna akad? Ijab qabul. Dua taraf ni. Faham tak? Dua taraf akad mana? Ijab dengan qabul. Harus dia perintah dua-dua. Gimana? Tengok. Pada mengkahwinkan cucu perempuan. Sama ada cucu tu dah balik ataupun dia belum balik. Harus dia kahwin. Dia kahwinkan cucu perempuan. Syarat cucu perempuan tu anak dara lah. Sama ada anak dara dia balik ataupun belum balik. Sama ada sudah balik atau belum balik tu masalah lain. Lewat syarat dia anak dara. Dan bapa dia dah mati. Syarat cucu ni lagi, cucu tu cucu belah laki-laki lah. Tapi syarat lagi, syarat cucu laki-laki pula mesti belum balik dan bapa dia dah mati. Tak disyaratkan kufur. Baik. Gini. Ni syarat belah perempuan. Tak ada pen. Tak ada. Tu boleh tulis tak? Ambil mai. Nak habis sikit masalah kan? Jadi kita nak berhenti. Baik, ambil pen. Boleh. Tak. Belakang boleh? Oh, boleh? Belakang apa? Tak belakang. Mai, yuk. Mai merah ke biru bubuh biar. Baik. Aduh. Boleh. Okey. Ni Tok Wan.
Tok Wan. Macam mana? Dalam misal ke lah Tok Wan. Bila Tok Wan, dia ada anak jantan ke? Ni pun anak dia ada anak jantan dua orang. Ni anak dia jantan. Anak jantan ni ada anak lagi. Ni anak pada jantan ni. Faham tak? Hak anak jantan ni ada anak betina. Faham? Pak dia ni mati, pak dia mati. Tengok bola dua-dua, stadium runtuh. Mati kedua-dua anak ni. Lepas tu tinggal cucu dua-dua. Hak ni cucu laki-laki. Laki ya. Ni cucu apa? Perempuan. Faham? Maka syarat bagi cucu perempuan, syarat dia anak darah. Nah, bikir. Anak darah. Dia masalah baliag ataupun belum baliag, ini tidak syarat. Adapun syarat belah anak cucu laki-laki ni, dia mesti belum baliag. Faham? Belum baliag. Maksud dia boleh, ni yang kata harus bagi Tok Wan, sah bagi Tok Wan, dia dua taraf. Faham tak? Dua taraf akad. Akad apa dua taraf akad? Ijab, qabul. Faham? No? Ijab dengan qabul. Dua taraf. Maksud dia nak nikah depa dua. Depa dua ni panggil apa ni? Sepupu. Memang. Dia cucu ni dia nak nikah. Dia Tok Wan ni kaya weh. Bendang banyak, harta banyak. Kalau aku bagi nikah cucu aku dengan orang lain, habis harta aku dah. Dalam nikah sepupu. Hangpa menikah. Faham tak? Soalan. Ni faham, ni dasar masalah yang dia nak cerita. Faham tak? Ini dasar masalah yang dia nak cerita. Faham tak? Situ. Ni nak cerita ni dua taraf. Dia angkat kawan ni, terima aku ni. Mana? Ni kaedah ni abang kata ini punca masalah dia. Sikit tu ya. Faham tak? Faham masalah. Tengok. Duk muka suara apa weh? Lari bila. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Tengok dia kata. Dan harus ni makna dia sah lah. Bagi nenek, bagi tu orang dia terjemah pada lam. Bagi nenek, lam tu dia panggil lam lil istihqaq. Bagi tu. Makna dia mustahak hingga ke atas. Lam tu bagi nenek. Harus bagi nenek. Masalah nak orang. Allahu Akbar. Dia kata harus bagi nenek. Okey. Harus bagi nenek. Bila sebut bagi nenek, dia panggil lam lil istisqa. Istihqaq. Gitu. Lain. Bagi nenek. Apa ni mana bagi nenek? Harus bagi nenek, maksudnya bukan dekat nenek saja. Bagi istihqaq ni mana mustahak. Istihqaq ni mana mustahak hingga ke atas. Bukan nenek saja. Pak bagi nenek. Kan kata tu bagi. Harus bagi nenek. Faham tak? Gitu. Lam tu lil istisqa sampai ke atas. Tu makna. Harus baik. Harus dan harus bagi nenek. Memerintah dua taraf. Apa dua taraf akad? Apa dua taraf akad? Ijab dengan qabul. Dua ni ya. Baik. Faham masalah bergelok. Pada mengkahwinkan cucu perempuan daripada anak laki-laki, tu mengkahwin dengan tu akanlah akan cucu laki-laki daripada anak laki-laki yang lain. Jangan anak Pak Long ni dia ada laki-laki perempuan kahwin depa dua ni, itu bengong lah tuan tu. Faham tak? Anak laki-laki dengan cucu laki-laki bagi anak yang lain. Nah, pak depa ni mati tengok bola lah. Stadium runtuh, dua-dua anak dia mati. Tinggal cucu dua-dua orang. Dia belah. Nah,
Baik, dia nak buat ke mana? Tengok dia tak. Harus bagi dia mengkahwinkan. Dia kata, cik tak mau sepupu, tak mau. Hang mau kan? Tak mau aku nak bagi hang nikah. Ya. Gitu. Dan tiada sah, tapi syarat lagi lah. Syarat dia, syarat cucu perempuan mesti anak darah. Nah, dia dah baliag ataupun belum baliag itu tak jadi syarat. Dan bapa dia dah mati. Syarat dia. Syarat cucu laki-laki. Cucu laki-laki ni. Syarat cucu laki-laki mesti belum baliag. No, syarat laki-laki, cucu laki-laki belum baliag. Tapi kalau laki-laki tu dah baliag, dia yang bawa diri dia. Faham tak? Tak sama orang perempuan. Nah, perempuan walaupun baliag tak boleh paksa lagi. Cucu, syarat cucu laki-laki, belah laki-laki ni, belah lainnya nak nikah tu, syarat belum baliag. Baik. Tapi pak dia pun syarat dah mati. Syarat tak kufu, tu tak syarat. Nah. Kufu tak syarat. Faham tak? Ini masalah asal, masalah pokok. Faham sini ya? Gitu. Dan tiada sah mengkahwin umpama anak. Dan tiada sah mana tidak, tak mestilah qadi mengkahwinkan dia. Tak sah mengkahwin umpama anak bapa muda itu, yang ni bapa muda bagi perempuan tu pada pihak bapa lah. Dan tiada sah mengkahwin umpama anak bapa muda itu akan dirinya, dengan dirinya, dengan perempuan, no? Dan ini dengan sepupu dia lah, dengan dirinya, yakni menikah dirinya akan sepupu dia. Boleh ke? Ni dia kata, saya aku nikah diriku dengan sepupu dia. Dia kenal sepupu dia, tak boleh. Tapi kalau Tok Wan bagi, tak apa. Gitu. Bapak muda tu mana dia? Pak menakan dia lah. Gitu. Dan jikalau diwakil, baik, tak mana dia. Muda tu akan dirinya dengan sepupunya dan tidak wali yang lain tak sah. Yakni menikahkan diri dia akan sepupu dia. Kok mana pun dia kata dia kena wali lain dalam nikah. Faham? Dia tak boleh dalam nikah. Dia kata aku pun wali dia juga. Dia memanglah kalau tak ada ni dia anak pak belakang belah jantan lah. Anak abang ayah budak perempuan ni lah. Gitu. Dia kata aku tu wali dia. Aku wali dia. Kalau ikut boleh ni, tak boleh dia nikah lagi, tak boleh. Dia kena wali yang lain menikahkan dia. Faham tak? Masih tu. Walaupun dia boleh jadi wali, tak boleh. Gitu. Dan siapa dah nak nikah kena qadi. No, gitu. Dan jikalau diwakil kepada orang lain sekalipun, dia wakil hang nikah aku tak dengan pupu. Dia bagian dia wali dia. Gitu. Dengan bahawa memerintah ia atau diwakilkan atau diwakilnya akan dua taraf akad. Atau ia anak bapa muda ni, sepupu dia tadi lah, memerintah satu taraf akad. Misal dia qabul lah, dan wakilkan satu taraf akad, misal dia ijab lah, maka yang mengkahwinkan dia, yakni umpama anak bapa muda tadi ni, sepupu dia tadi tu orang yang satu darjatnya wali dia lah, satu darjat wali. Maka jika tiada, maka qadhi. Pada tu kena qadhi dalam nikah dia pun lah. Pasal dia juga wali budak tu lah. Gitu. Maksud dia tak boleh menikah diri dia. Faham tak? Dia bukan mentasarruf dua taraf akad. Tok Wan dia dua taraf akad. Faham tak? Dia tu sendiri walaupun dia Tok Wan, dia tak ada, dia lah wali perempuan tu. Dia nikah diri dia angkat terima. Tak boleh. Orang lain tak boleh, tapi syarat yang satu darjah wali tu kan. Kalau tak ada, maka pi qadhi. Faham tak? Tu tak apa. Kerana dia satu taraf saja. Wa imma dia ijab, wa imma dia qabul. Nampak tak? Situ. Tok Wan tak apa, ada taraf. Faham tak masalah ni? Gitu.
Dan qala musannif rahimahullah taala yang terakhir, dan yang mengkahwinkan qadhi itu qadhi yang lain. Nah, kalau dia qadhi, dia qadhi, kawan ni tak ada wali, memang nak nikah pun dengan dia, dia pakai akad dia terima dia, tak boleh. Faham tak? Qadhi tak boleh juga. Itu yang nak nikah dia apa? Kena untuk qadhi lain ke? Aku pinjamlah untuk qadhi daerah mana pun. Ambil daerah Langat kan? Tak boleh kan? Maksudnya memanglah perempuan tu tak ada wali, memang dia ni wali hakimnya. Qadhi tu dah. Qadhi maksud dia kalau orang lain main nikah dia tarah dia ijab lah. Kawan qabul lah suami tu. Tapi nak nikah pun dengan dia. Dia kan dia nak ijab, dia nak qabul diri dia tak boleh. Dia tak boleh perintah dua atau tarah. Lepas tu nak kena nikah kawan ni dah tak ada wali, kena qadhi lain. Faham tak? Begitu. Bila dia kata gitu, dan yang mengkahwinkan qadhi itu qadhi yang lain. Oleh qadhi yang lain lah. Ni pada masalah perempuan yang tidak ada wali yang khas lah. Dan jika ia qadhi yang lain tu khalifahnya, mana qadhi yang pertama sekali pun tak apa dah. Padahal yang nak menikah dengan dia tu dia paling tinggi raja lah. Yang nak menikah tu khalifah dia, maksudnya pentadbir dia lah. Pentadbir dia tak apa. Tolong menikah dia, tak boleh dia angkat dia tak boleh. Dia tak boleh perintah dua tak. Sekalipun kerana khalifahnya mengkahwin ia dengan jalan wilayah bersalahan wakil. Dia bukan wakil, faham tak? Dia mengkahwin ke atas jalan wilayah, bukan atas jalan wakil. Kalau atas jalan wakil bila qadhi itu tak sah lah juga lah. Ni atas jalan atas jalan wilayah. Itu wallahu a'lam. Faham lah. Situ. Faham masalah ni. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullah. Mana? Mana? Lepas kan aku nikahkan dia dengan cucuku itu. Tak sama cucu. Dengan cucuku ni. Maka aku terima nikahnya. Pasal cucu dia tu tak balik air. Kalau balik tak boleh, kena dia terima lagi. Faham tak? Itu. Begitu. Baiklah dia terima. Maksud dia, dia tak kira aku menikah dengan apa ni jadi aku jago tu ya. Aku terima nikah lah. Tidur kali. Qabil tu nikah selesai. Dua terangkan. Dua aku ustaz, kalau seorang tu perempuan tak kena. Dua anak dia tu. Dua lelaki, dua perempuan tak jadi. Tak boleh. Anak dia. Tak boleh. Kena dua-dua jantan. Kalau anak dia perempuan, dia belah pak tu. Belah pak tu wali. Masih orang lain lah benar. Dia kena anak dia dua-dua jantan. Dia kalau boleh nikah lagi macam bila kan? Yang tak ada boleh nikah lagi sendiri tu macam bila. Ni. Kes ni ya. Tak kita boleh nikah lagi sendiri. No masalah. Tu taklid tak ada wali tu. No masalah. Dia masalah gini. Sebab tu dia kata untuk Nabi kata apa? Ikhtilafu ummati rahmatul linnas ni. Bersalahan umat aku ni jadi rahmat bagi manusia ni. Maksud dia jatuh ke terbang tinggal dua orang yang macam. Tinggal dua orang ya. Jantan kita seorang, perempuan seorang. Hak lain mampu habis. Dia tu tengah hutan tu. Dia nak mai duduk dekat kita haram. Takkan haram nak mai duduk dekat kita. Nak duduk jauh tak apa ni. Kena tidur satu ke lima ni. Haram weh. Tak boleh. Lama-lama pakai taklid mazhab Nabi tak ada wali, tak ada saksi nikah dia akan nikah. Jadi wakil tak pun perempuan tu bagi perempuan tu apa maksudnya dia tu aku nikah aku terima kan pakai tidak nak duduk dekat tak boleh, duduk jauh tak boleh. Tengok dia orang gitu gitu. Wallahu a'lam. Saya perempuan ni tadi tu Ustaz kata dia kalau perempuan tu tak dia boleh paksa apa ke? Boleh. Kalau perempuan apa? Kalau perempuan ni adalah Okey. Tuan dia sebenarnya paksa
Jantan dan baliak tak boleh. Kalau tak boleh ni. Tak baliak tak boleh. Atas tasarruf dia. Kalau dulu dikira dulu tak balik kalau. Dah. Hak ni bab perempuan tak cara bab baliak tak baliak. Dia boleh paksa. Pasal dia hukum dia wali mujbir. Wali mujbir syarat perempuan ni anak dara. Tapi kalau janda pun tak boleh juga. Nah. Janda tu dia tasarruf diri dia sendiri. Anak dara ni atas pak ataupun tok wan. Kalau perempuan tak mau. Tak mau pun dia boleh paksa. Kes dia tak balik lagi. Ha? Kes perempuan dia tak balik lagi. Kalau jantan tak balik lagi. Kalau perempuan balik pun tak apa. Nah. Di zaman orang takut kata pergi kat orang kita kata zaman tu arah dulu ni kau pupu itu depa ngau. Paksa. Tapi paksa kecil-kecil tu yang jadi masalah orang dulu itu kan. Nikah mau apa nak nikah dulu. Anak dia dengan ni. Mai besar mengaji kenal kat oleh penin. Nak pun kenal hang lebih buat gini hang nikah dah dia. Penin. Nikah bila kata waktu hangpa kecil-kecil aku menikah dah dia. Ayah hang menikah kali dengan ni mampu eh. Umur tak tahu halal ni. Seorang pun elok aja. Elok sampai buang. Elok. Tapi elok aja. Orang dulu elok kan tak nak jumpa siapa punya. Orang luar tak boleh. Dia pergi mengaji dia. Dia nampak sini elok dah, pergi mengaji melik lagi dia weh. Ada jumpa ke depan mana? Oh gitu. Zaman luar ni lah. Tak sama zaman dulu. Tu je wallahu a'lam. Tapi tak ada itu tak termakan sekarang tak makan tu. Yang kata diri sendiri kan tak boleh makan kan. Tahu. Macam mak bapak dia main cakap-cakap kan. Ini aku buk jadi menantu. Dia ginilah. Dia gini. Kawan tu pula kata tak apa aku terima dah. Terima dah terima. Ada saksi boleh. Dalam keadaan gurau lah. Nabi kata salah satu jiddahunna jiddun wa hazlahunna jiddun. 3 perkara sungguh-sungguh pun sungguh, melawak pun sungguh. Pertama Nabi kata an-nikah, yang kedua talak, yang ketiga ar-rujuk. 3 perkara. Nikah pun ni. Awang dia kata aku kenal dengan hang pergi pondok dah. Aku menikah hang dengan anak aku, anak zikok tu ya, kawan tu pun. Tak apa hak betina zikok tu kan. Aku menikah hang dengan anak aku ni. Aku kenal dengan hang nikah dengan anak aku kan. Aku terima nikah dia. Mampus je nak bercara dengan dia kan. Ni hadut dengar sembang dia ramai lah. Cara-cara Pak Qadi panggil ada saksi, ada macam mana ada 4-5 orang. Betul tak? Betul dia kata tu, budak ni kata terima lah. Hang mampus je nak bercara. Pasal apa? Pak ni wali mujbir. Tu kata dia boleh paksa anak dia, faham tak? Wali mujbir. Wallahu a'lam. Sama sikit kita insya-Allah. Ni kita buat ubat. Amalah awal lagi. Duk besok Facebook. Muka suara apa ni?